Selamat sejahtera kepada pelajar-pelajar tingkatan peralihan. Jadi kita teruskan pembelajaran kita dengan kata ganda. Kata ganda terbahagi kepada 5 bahagian, iaitu kata ganda seluruh, kata ganda separa, kata ganda berrima atau bersajak, kata ganda menyaling, kata ganda semu. Setiap kata ganda kecuali kata ganda separa mesti dieja dengan menggunakan tanda sempang. Kata ganda seluruh, kata dasarnya diulang dan digandakan. Contoh, pagi-pagi, benar-benar, bulat-bulat, guru-guru, baring-baring. Contoh ayat, mata-mata itu sedang mengawal persimpangan jalan. Ular sawah itu menelan bulat-bulat seekor anak kambing. Raja itu rajin-rajin belaka. Kata ganda separa. Kata ganda separa mengalami pengulangan suku kata pertama pada kata asalnya. Contoh, bola-bola kepada berbola, kuda-kuda kepada kekuda, layang-layang lelayang, laki-laki lelaki, daun-daun daun, kabu-kabu ke kabu. Contoh ayat, ramai tetamu datang ke majlis hari lahirnya. Gegendang telinganya pecah, bantalnya diisi dengan kekabu. Kata ganda berrima. Kata ganda berrima ialah perkataan yang ditambah mengalami perubahan bunyi. Contohnya, huru hara, kering kontang, kuih-muih, munda mandir, gunung ganang, pindah randah, bukit bukau. Pemandangan Gunung Ganang sungguh indah sekali. Kuih-muih yang dibuat oleh Puan Aini sungguh enak. Rakyat akan hidup dalam huru hara sekiranya berlaku peperangan. Biasanya salah satu perkataan yang mengalami pergandaan berrima tidak boleh digunakan secara berasingan sebagai kata bebas. Perhatikan bahawa perkataan yang berhuruf condong itu tidak boleh digunakan secara berasingan. Contohnya, batu, batan. Kita tak boleh guna batan. Serta merta kita tak boleh guna merta sahaja. Gunung ganang kita tak boleh guna ganang. Dan sebagainya. Justru itu ada juga kedua-dua perkataan yang mengalami pergandaan berrima tidak boleh digunakan secara berasingan sebagai kata bebas. Contoh, gotong royong, huru hara, uyung hayang undang mandai, porak peranda, tungkus lumus. Kata ganda menyilang. Kata dasar itu diulang dengan menggunakan awalan men. Contoh, bantuan, bantu membantu, karang mengarang, kejar mengejar, tari menari, tawa menawar. Contoh ayat, penduduk desa itu hidup membantu. Dia membeli barang itu tanpa tawar menawar. Lagi, pertandingan masak-memasak itu diadili oleh tukang masak yang berpengalaman. Kata ganda semu. Kata ganda semu membawa makna yang tertentu. Contoh, api, api anak-anak, hantik-hantik, empuk-empuk, gaduh-gaduh, jentik-jentik, labi-labi, oleh. Contoh ayat, agar yang dijual di kedai Mak Limah sungguh sedap rasanya. Wajahnya iras-iras wajah ibunya, badannya gatal-gatal kerana digigit pijat. Kata ganda semua bukan membawa makna banyak seperti kata ganda yang lain. Kita teruskan kita punya perbincangan latihan tempoh hari. Jadi kita teruskan kepada soalan yang pertama. Air mata suraya. Jadi jawapan dia apa? Air mata suraya tempat kosong apabila mendengar berita tentang kematian neneknya, menitis.
Soalan kedua, punca kemalangan sering berlaku di kawasan itu adalah disebabkan jalan raya yang berliku-liku. 3. Keadaan di depan pintu gol pasukan Kedah kucar kacir akibat daripada asakan bertubi-tubi pihak lawan. Intan tersenyum-senyum apabila Kak Zura mengusiknya di hadapan para tetamu. Tulislah terang-terang supaya karangan kamu mudah dibaca. Adik saya berada dalam ketakutan semasa hujan turun dengan lebat yang disertai kilat sabung menyambung. Walaupun keluarganya miskin, sekali-kali dia tidak pernah menjadi peminta sedekah bagi menyara keluarganya. Seni silat dan pantun adalah warisan turun-temurun nenek moyang orang Melayu sejak lama dahulu. Pencuri itu meronta-ronta untuk melepaskan diri setelah ditangkap oleh pihak polis. Apabila musim kemarau datang, sawah padi menjadi kering kontang. Biliknya menjadi gelap gelita apabila bekalan elektrik terputus malam tadi. Adik saya suka mengejar kupu-kupu di taman bunga. Almari rosak dimakan oleh anak-anak. Jiran tetangga seharusnya saling bantu-membantu. Pak Ali meletak orang-orang di tengah sawahnya untuk menaklukkan burung-burung. Malang tidak berbau. Dia lupa membawa payung dan hujan turun lebat. Apa dayanya? Dia tidak dapat mencari tempat untuk meneduh. Bajunya pun basah kuyup. Anda boleh cuba membela beberapa ekor ikan pelaga atau gapi untuk mengelakkan pembiakan jentik-jentik di takung air. Pepijat adalah sejenis serangga yang berada di celah-celah tilam dan bantal. Datuk sedang menebas semak samun di belakang rumah saya. Selepas mencuci pinggan, emak meletak pinggan di atas pepara. Jurutera itu menggunakan sesuku untuk melukis sudut 90 darjah. Pejalan kaki dinasihatkan menggunakan jejantas di jalan raya yang sibuk itu. Jari jemari Puan Siti boleh menaip dengan cepat sekali. Kekuda adalah alat berkaki 3 untuk menampung papan hitam. Ia juga merujuk kepada kayu untuk menahan bumbung rumah. Ibu menggunakan rempah ratus yang digilis halus untuk membuat sop tulang yang enak itu. Pakaian pengemis itu compang-camping dan badannya berbau busuk kerana sudah lama dia tidak mandi dan menukar pakaian. Hati Mak Jemah gundah gulana dengan tindakan anaknya yang tidak mahu sambung belajar walaupun mendapat keputusan cemerlang dalam SPM. Sam dan rakannya pergi ke taman untuk menangkap rerama. Mila membaca buku dengan bertemankan cahaya lampu yang terang benderang. Jalan menuju ke Cameron Highland bengkang bengkok menyebabkan adik pening dan muntah-muntah. Lantai rumah Datuk sudah reput akibat dimakan anak-anak. Sorak-sorai jelas kedengaran dalam tempat berlangsungnya konsert itu. Puan Amani ulang-alik dari rumahnya ke tempat kerja sejauh 25 km pada setiap hari. Bunyi kelentang-kelentung tin minuman kosong yang terjatuh ke lantai telah membuat ibu terkejut. Dan soalan terakhir, surat khabar lama itu koyak rabak kerana dicakar kucing peliharaan abang. Okey, jadi itu saja untuk video tutorial dan sesi pembelajaran kita pada hari ini. Kita jumpa lagi pada hari esok. Sekian, terima kasih.